Semua sihat? Sihat. Baik, hari ini kita nak belajar cara untuk menyebut huruf apabila digabungkan. Baik, ni huruf apa? Si. Ni? I. Si bunyi apa? Ce. Kalau I, I. I. Okey, kalau digabungkan, Kalau cikgu. sekali lagi. Si. Ce. Kalau cikgu digabungkan. Kalau cikgu. Ce, I. Kalau. Baik, inilah masalah yang dihadapi oleh murid-murid apabila mereka tidak dapat mengecam bunyi huruf apabila digabungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami mendapat tugasan mengenai bagaimana cara untuk mengatasi masalah literasi di dalam kanak-kanak. Jadi, kumpulan kami telah memilih masalah iaitu murid sukar untuk mengecam suku kata. Berkemungkinan besar murid ini tidak mahir dalam peringkat mekanis dan juga peringkat perabacaan. Jadi, kami akan menyenaraikan aktiviti pada 3 peringkat iaitu dalam peringkat kemahiran membaca, iaitu pada peringkat pertama iaitu kemahiran perabacaan, pada peringkat yang kedua pada peringkat mekanis dan yang ketiga pada peringkat mentalis. Murid-murid, hari ini kita akan buat sedikit aktiviti di mana kita akan memilih bentuk dan masukkan dalam cawan. Dan pilih bentuk yang sesuai di atas cawan ini. Semua murid boleh mulakan. Baiklah, aktiviti kita tadi adalah aktiviti di mana murid menyesuaikan bentuk yang kertas kami potong dan isi kertas tersebut dalam bekas yang sama bentuk dengan kertas yang kami potong. Di situ kita dapat lihat di mana murid dapat menggunakan mata dan mengenali bentuk-bentuk yang telah kami potong. Ya, hai semua, aktiviti ini merupakan aktiviti perabacaan iaitu di mana murid akan memadankan bentuk ini dengan padanannya di atas kertas ini. Jadi, bahan yang digunakan adalah cat air, span dan bentuk yang telah dilukis. Okey, iaitu murid pun boleh mula pasti dan dalam masa yang sama dapat menguji kemahiran mengecam sesuatu bentuk dan warna. Sekarang ni murid boleh memadankan padanan ini dan bentuk. Kau mengajarkanku dan aku kau mengajarkanku Ini merupakan hasil yang dilakukan oleh murid pada semester tadi, iaitu kita dapat melihat murid ini pada peringkat perabacaan dia sudah mahir kerana dia pandai untuk mengecam bentuk dan padanannya. Ini cikgu nak ajar kamu cara untuk menyebut bunyi-bunyi vokal. Tapi sebelum tu cikgu nak kamu masukkan huruf-huruf vokal ni ke dalam kotak yang disediakan. Boleh. Selepas tu cikgu nak kamu bunyikan huruf-huruf tu. E bunyinya? Okey. Kalau A? A. Kalau O? O. I. I. I atau I. Kalau U bunyinya U. Okey. Selepas tu cikgu akan ambil satu huruf yang sedang untuk gabungkan dengan huruf vokal. Kalau ni B. B berkawan dengan A. B. A. Jadinya bunyinya ba. Ba. Okey. Kalau yang ni B berkawan dengan I, bunyinya be. Be. Kalau yang ni B berkawan dengan huruf I, bunyinya B. B. Sekali lagi. B. Okey. Kalau yang ni B berkawan dengan O. O. Betul, pandai. Yang ni B. U. 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 Okey, pandai. Ha,
semua dah tengok kan aktiviti sebentar tadi? Baik, aktiviti sebentar tadi dijalankan untuk memberikan pendedahan kepada murid untuk mengenal huruf-huruf vokal dan bunyi-bunyi huruf vokal. Selepas itu, saya menggabungkan bunyi huruf konsonan dengan huruf vokal bagi memberikan pendedahan kepada murid supaya mereka dapat menyebutnya dengan baik. Saya menggunakan ayat berkawan supaya murid lebih faham dengan jelas. Terima kasih. Untuk aktiviti kali ini, kita hendak membolehkan murid untuk membaca dengan mudah. Jadi untuk itu, kita menggunakan kaedah mencerakinkan suku kata ataupun lebih dikenali sebagai membatangkan suku kata. Jadi murid lebih senang untuk membaca kerana mereka mengetahui suku kata. Okey Iman, pada aktiviti kali ini, cikgu nak kamu kenal pasti apakah gambar-gambar yang ada dekat sini. Yang ni apa? Nasi kan cikgu? Ya, nasi. Yang ni? Cheese. Keju lah. Pandai. Kita menggunakan bahasa Melayu. Okey, yang ni? Roti. Okey. Kamu suka tak makanan semua ni? Suka? Suka kan? Jadi kalau suka, mestilah kamu sebut dan kamu tulis, betul tak? Boleh. Okey, cikgu akan ajar cara kamu untuk mengeja dengan lebih senang. Iaitu kita menggunakan kaedah fonetik, iaitu kaedah nada. Jadi N bunyi dia N. A, na. Jadi na. Okey, kita tambah dengan S, bunyi dia S. Campur dengan I, bunyi dia I. I jadi nasi. Nasi. Ya, nasi. Nasi. Okey, cikgu nak kamu teruskan. Macam mana kamu belajar tadi dan kamu aplikasikan terhadap gambar ini. Jadi R. O Ro. ya. Kita. I. Roti. Ya. Kalau yang ni ke I ke ju keju. Aktiviti tersebut menggunakan kaedah mencerakinkan suku kata, di mana satu perkataan kita cerakikan suku kata, kita membatangkan suku kata supaya murid mudah untuk mengecam suku kata dan mudah untuk membaca. Contohnya seperti kita lihat sebentar tadi, kita dapat perkataan nasi di mana murid membatangkan suku kata dan membunyikan bunyi huruf tersebut dengan menggunakan kaedah fonetik. Jadi, aktiviti tersebut dapat membantu murid untuk mengecam suku kata dan pandai untuk menyebut suku kata tersebut dan akhirnya boleh membacanya. Menggunakan aktiviti phrases, iaitu murid akan membuka gulungan ini dan mereka akan membacanya dan guru akan menanyakan soalan dan murid perlu menjawab soalan yang diajukan. Baik. Afiq, sila pilih kertas yang ada tadi. Abang bermain bola. Baik, cikgu nak tanya, abang bermain apa? Bermain bola, cikgu. Okey, cuba jalan pula. Kereta ayah berwarna biru. Kereta ayah berwarna? Warna biru, cikgu. Okey, pandai. Aktiviti Yeay. sebentar lagi ialah aktiviti phrase list, iaitu phrase mentalis. Aktiviti ini dinamakan seperti berikut kerana saya menyediakan phrase dan saya menggumpal kertas-kertas di dalam kertas kuning. Kemudian murid perlu memilih kertas tersebut dan kemudian mereka membacanya. Perkara ini akan memberikan pengalaman kepada mereka atau mereka akan memahami apa yang topik yang telah kita ajar dan kemudian mereka membaca dan kemudian saya akan memberikan soalan-soalan berdasarkan ayat yang telah mereka dapat. Hal ini akan memberikan pendedahan kepada mereka dan mereka lebih memahami apa yang mereka
jawab. Hari iaitu mentali bacaan. Tujuan mentali bacaan adalah untuk bagi pelajar murid memahami petikan dan mereka akan pilih di mana satu gambar yang sesuai dengan petikan di atas. Saya akan bagi awak masa 3 minit untuk memahami petikan di atas dan pilih jawapan antara 3 gambar itu yang sesuai dengan petikan di atas. Aktiviti ini dijalankan bagi untuk meningkatkan lagi minat anak-anak supaya mereka dapat memahami situasi ayat dengan gambar-gambar. Mereka dapat memikir dengan cara kreatif dan dapat mengetahui apa yang soalan ini dan apa petikan yang ingin beritahu kepada mereka. Saya berkata. Baik, ini adalah hasil daripada dapatan kami mengenai masalah yang berlaku kepada murid, iaitu murid sukar untuk mengecam suku kata. Baik, alasan yang pertama ialah pada peringkat prabacaan, murid tersebut kurang didedahkan dengan kaedah pengamatan mata dan pendengaran. Hal ini berlaku kerana apabila semasa menjalankan aktiviti, guru tidak memberikan arahan yang betul kepada murid. Hal ini menyebabkan murid tidak jelas dalam melakukan aktiviti tersebut dan hanya melakukannya tanpa mengetahui apa yang perlu mereka lakukan dan kenapa mereka perlu melakukan aktiviti tersebut. Jadi mereka kurang jelas mengenai apa yang mereka lakukan. Baik, pada peringkat mekanis pula, murid tidak dapat membunyikan suku kata apabila dua suku kata digabungkan seperti yang ada dalam video pertama kami. Murid mengenal huruf tu, tetapi mereka tidak dapat membunyikan huruf apabila ditanya oleh guru, dan apabila mereka tidak mengenal huruf-huruf itu, maka mereka tidak dapat menyebut huruf itu apabila dua suku kata digabungkan. Perkara ini berlaku kerana mereka tidak didedahkan dengan kaedah fonik. Baik, pada peringkat mentalis, murid itu akan menjadi gagap dalam membaca kerana mereka tidak memahami apa-apa topik atau bacaan yang mereka baca kerana mereka tidak diberikan gambar ataupun bahan yang betul untuk membaca. Hal ini kerana guru menggunakan kaedah yang lama, iaitu guru menyuruh murid untuk membaca dalam keadaan senyap dan guru menanyakan soalan tersebut dan murid menjawabnya tanpa murid memahami apa konsep yang cuba diajar oleh guru. Baik, kesan daripada masalah ini ialah murid tidak dapat menguasai kemahiran membaca dengan baik kerana di peringkat awal mereka tidak diberi penekanan dengan baik dalam mengenal huruf dan bunyinya. Baik, seterusnya ialah aktiviti yang kami pilih. Aktiviti ini merupakan aktiviti yang satu-satunya sangat berkesan untuk mengatasi masalah murid ini, iaitu kaedah mencerakinkan suku kata atau dipanggil membatangkan suku kata. Alasan kami memilih aktiviti ini ialah murid lebih mudah untuk membaca dan mengecam suku kata kerana apabila suku kata itu dicerakinkan, murid dapat melihat dengan lebih jelas dan mereka dapat mengingat dengan lebih jelas. Dan aktiviti ini disukai oleh murid kerana menggunakan konsep lagu, iaitu kaedah fonik, iaitu A, A, B, B, C, C, macam tu. Dan murid juga akan lebih mudah untuk mengenal dan mengecam bunyinya kerana murid akan sentiasa menghafal lagu-lagu tersebut. Dan seterusnya, murid akan ditekankan dengan apabila murid ditekankan dengan bunyi suku kata, mereka akan lebih mengingat kerana penekanan bunyi ini lebih sesuai dalam ejaan bahasa Melayu. Dan yang terakhir sekali, kaedah ini memberikan murid asas yang kukuh untuk membaca. Apabila mereka dapat menguasai kemahiran ini, mereka akan dapat membacanya.
Baik, kesan daripada aktiviti ini ialah memudahkan murid untuk mengingat dan menyebut suku kata dengan baik. Apabila mereka telah menguasai kemahiran suku kata, maka mereka dapat membentuk apa-apa sahaja perkataan baharu dengan suku kata itu. Apabila guru memberikan suku kata yang lain, tapi murid akan dapatlah menguasainya kerana murid telah menguasainya pada peringkat asas. Pergi kepada kebaikan. Apakah kebaikan apabila kita melakukan aktiviti ini, kita melaksanakan aktiviti ini adalah murid dapat melihat huruf dan mengaitkan huruf tersebut dengan bunyi. Bermaksud apabila murid melihat huruf tersebut, dia tahu macam mana membunyikan huruf tersebut. Yang kedua, terdapat huruf-huruf tertentu yang lebih mudah boleh diperkenalkan dahulu. Jadi sebelumnya membaca, mestilah kita mengenal mengecam suku kata. Okey. Bila kita mengecam suku kata, murid-murid dapat melihat huruf tersebut lalu membunyikan huruf tersebut dan membaca suku kata dan akhirnya boleh menyebut perkataan. Yang ketiga adalah murid dapat mengurangkan beban memori. Hal ini bermaksud apabila kita membaca, murid membaca menggunakan kaedah fonetik, iaitu kaedah yang di mana membunyikan sesuatu huruf apabila membaca. Jadi kiranya murid tidak perlu untuk menghafal sesuatu perkataan kerana dia tahu bagaimana untuk membaca suku kata dengan hanya membunyikan huruf sahaja. Jadi mereka mudahlah untuk membaca sesuatu suku kata. Pergi kepada kelemahan, apa yang kita boleh nampak kelemahan pada aktiviti ini adalah sebenarnya kaedah aktiviti ini lebih sesuai lah digunakan kepada murid yang telah mahir menyebut dan mengingat bunyi huruf yang telah diajarkan. Bermaksudnya di sini ianya menjadi sesuatu yang sukar lah untuk kalau seseorang murid itu tidak tahu membunyikan huruf. Jadi dia pun tidak pandai untuk mengikut kaedah ini. Yang kedua, murid hendaklah mengetahui bunyi dan bentuk huruf terlebih dahulu. Bermaksudnya di sini sebelum menggunakan kaedah ini, sebenarnya murid-murid perlulah mengetahui macam mana bunyi sesuatu huruf tu sebenarnya. Barulah mereka boleh memahami dan menyebut suku kata dengan betul mengikut kaedah inilah. Jadi yang ketiga, kelemahan dia adalah murid-murid yang lemah tidak sesuai lah untuk belajar mengikut kaedah ini. Jika mereka tidak menguasai, tidak mengenal huruf terlebih dahulu, tidak mengecam huruf atau tidak pandai membunyikan huruf, jadinya kaedah ini tidak sesuai lah untuk diajar kepada mereka. Kerana kaedah ini menggunakan bunyi, sebenarnya dapat kita tengok melalui aktiviti yang kita buat sebentar tadi. Dan akhir sekali adalah kelemahan dia kalau kita belajar, iaitu kita dapat murid perlulah membuat persiapan awal sebelum aktiviti membaca. Jadinya murid pun kenalah buat persiapan awal, kalau tak macam mana nak aktiviti ini untuk mengecam suku kata lah. Baiklah, seterusnya penambahbaikan. Penambahbaikan yang perlu dibuat yang saya pilih ialah peringkat bacaan mentalis yang pertama yang dibuat oleh saudari Iman. Penambahbaikannya ialah buat petikan yang lebih panjang supaya murid dapat menganalisis dengan baik. Dengan petikan panjang, murid dapat mengetahui struktur-struktur ayat dan cara-cara susun ayat, dan mereka juga dapat menggunakan minda dengan baik. Penambahbaikan seterusnya ialah lakukan petikan atau jalan cerita yang menarik supaya murid dapat memahami petikan dengan mudah serta mereka tidak rasa malas dan rasa seronok untuk membacanya. Penambahbaikan yang lain ialah tanyakan soalan yang lebih teliti supaya murid dapat berfikir dengan baik. Bukannya dengan tanya soalan seperti direct, di mana murid dapat lihat jawapan di dalam petikan tanpa memikirkan apa jawapannya. Alasan saya untuk menambahbaikan
aktiviti ini adalah petikan yang diberikan oleh guru semasa mengajar hanyalah satu ayat. Ianya tidak panjang dan murid rasa bosan kerana ia sangat amat pendek dan tidak penuh dengan huraian. Seterusnya, alasan saya yang lain ialah soalan yang tidak mencabar minda anak-anak. Mereka akan merasa mudah dan tidak akan menggunakan minda, malah akan menggunakan mata untuk mencari jawapan-jawapan dalam petikan. Mereka tidak perlu berfikir dan tidak perlu lagi untuk membuat ayat-ayat untuk huraian jawapan mereka. Sahaja daripada saya, sekian, terima kasih.